kesihatan kita dalam maju keluaran kita, tapi persoalan misalnya di masa depan maju kita tahu maju tersebut asli atau tidak. Jangan risau, hari ini kami mengatakan kepada anda maju yang paling unggul di alam Melayu iaitu maju kuat tualang. Jadi untuk kita beritahu dia kita bersama dengan pengasas Sungai Maju Ahmad di Sungai Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslian sesuatu yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host Ika Berikut lagi ya. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala pada waktu ini. Hari ini kami menganjurkan hari terbuka raya pemburu madu tualang, dan kita mengalu-alukan menjemput semua pengunjung, semua pelanggan kita, wakil-wakil jualan, dan juga masyarakat yang ingin mengetahui tentang sumber madu lebah asli. Okay, khususnya untuk produk yang kami jualkan ini iaitu madu tualang jenama kuat. Kalau tengok kepada kotak madu tu yang bersih 1 kilo dengan 430 gram tu, dia ada tulis bahasa Arab Aslul Quwwah, madu kuat. Memang manifestasi daripada perkataan kuat tu juga. Okay, dan juga dari nama syarikat yang mengeluarkan produk ini. Okay, jadi sambil-sambil kita menjamu saudara, okay, teruskan menjamu saudara. Bagi yang baru hadir, makan saja, nanti tak menjadi masalah. Okay, kita berdoa sikitlah di awal ini untuk keberkatan majlis dan sambung makan bagi yang baru hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. Okey, jodoh-jodoh yang kita sediakan pada hari raya terbuka pemburu madu tualang ni, bolehlah tengok-tengok. Okey, yang ada di situ iaitu antaranya bihun, okey, bihun pecel, bihun sup, nasi empik soto, okey, ada es kacang juga. Okey, yang mertua saya bawa dari Sabah Pernam, tuan-tuan, pembuat sekalian, datang pada hari di belakang sana. Atau es kacang dari Sabah Pernam. Ada juga kuih-kuih raya. Kemudian ada lagi air madu tualang, okay, yang dalam bekas yang cantik tu. Okay, ada juga air zipper yang kurang gas dan kurang gula yang dalam bekas yang satu lagi tu. Kemudian jangan lupa juga boleh rasa juga madu es krim madu tualang. Es krim madu tualang boleh rasai juga es krim madu tualang bagi yang belum rasa. Okay, kami campurkan air madu tualang yang dalam minuman air tu kita masukkan yang madu yang berwarna cerah. Ni, warna cerah ni. Kategori daripada tanah tinggi. Antara pengalaman yang kami lalui bila kita masuk hutan sejauh 10,000 langkah. Ada hutan tu yang masuk 8 jam perjalanan, melalui sungai yang ada binatang buas tu, ada juga ni. Di hutan-hutan yang dalam ni. Kemudian jalan melopok teruk sangat. Kita naik, ada satu masa tu naik van, bawa kemudian masuk ke dalam hutan. Yang ni, yang tanah tinggi ni, yang baru cerah ni, yang biasanya kita tuat. Yang gelap ni lah dari tanah rendah.
Okay, kalau tanah tinggi tu dia kena mendaki sedikit. Ini tanah rendah ni dia mendatar hutannya. Okay. Jadi yang ice cream tu kita masukkan yang madu yang warna gelap. Sebab dah ice cream tu dia manis kan, kita masuk gelap tu dia rasa masam sikit. Okay, bersama dengan kita insya-Allah sambil tuan-tuan dan puan sekalian menjamu selera, dan ramai lagi yang dimaklumkan akan datang rakan-rakan kami yang menjadi ejen juga di seluruh Malaysia ni, ada juga nak datang, kemudian terdekat di sini rakan-rakan niaga kita. Kemudian yang pelanggan-pelanggan lain insya-Allah akan datang lagi sebelum sampai jam 3 lah. Kita akan mendengar soal jawab santai bersama dengan pengasas produk, iaitu Encik Ahmad Aizat Nur bin Zakaria, yang beliau tinggal sekarang ni di Kuala Lumpur. Dia Kuala Lumpur dan sibuk lah sekarang ni keluar masuk negara. Kalau ikut ni baru tadi sampai di airport KLIA 2. Kalau ikut petang ni dah terus keluar balik. Keluar lagi, tapi tunda tiket sikit, ambil masa kan untuk bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasihlah dapat bersama dengan kami. Okey, beliau dah sekarang ni keluarga 3 orang anak, 4 dah. Ini terbaru, baby terbaru lelaki ya. 4 orang anak. Kalau perasan yang kawan-kawan kami yang menjual madu, yang minum madu ni, masya-Allah tabarakallah. Ahli keluarga ni masing-masing kita boleh sebut subur lah. Mana ada masing-masing berkeluarga. Ini kesan daripada antara satu kajian disebutkan. Kalau tengok di situ pun ada kajian-kajian kita ni. Dalam kandungan madu tualang ni dia ada terkandung lebih kurang 4 jenis. Dia ada bipolen, propolis, ada madu, kemudian ada royal jelly, micro royal jelly. Antara kajian disebutkan micro royal jelly memang sesuai untuk memberi bantuan lah untuk rawatan kepada kesuburan lelaki perempuan, memang terkandung. Okay, dan dalam Quran pun disebutkan sebagai syifa'ul linnas. Okay, jadi pada waktu ini akan berkongsi tentang sesi soal jawab mitos versus fakta madu lebah asli. Okay, jadi bagi hadirin yang hadir pada waktu ini, boleh juga kalau sebentar nanti nak bertanya tentang apa sahaja soalan. Okay, sama ada dengan tajuk kita ni ke, ataupun apa sahaja soalan tentang madu lebah asli, terutama madu tualang. Mungkin tuan-tuan yang biasa minum ataupun biasa lalui fenomena madu, karakter madu tualang ni boleh bertanya. Okay, kita akan bagi ruang juga. Okay, sebelum tu saya akan bertanya dulu tentang soal jawab yang biasa masyarakat tanya. Okay, nak dapatkan info yang banyak tentang kami punya pemasaran ni, boleh pergi ke page bisnes kita di DM Dunia Madu. Di situ banyak. Antaranya yang biasa ditanya ni tentang yang paling common issue, yang paling hangat di pasaran madu, isu madu asli ni ialah tentang isu kristalisasi. Ini paling orang nak tahu kenapa madu kami ni kenapa madu kami, bila kita beli madu kuat tualang ni, yang banyak terjadi ni biasanya yang berwarna cerah ni, dia kerap terjadi kristalisasi ataupun beku. Okay, pada awalnya dia akan jadi macam hablur. Bila ada yang tidak tahu tentang info ni, mereka kata ini madu palsu. Jadi soalan pertama ni tentang isu kristalisasi. Okay, saya terus tunjukkan kepada Encik Azat untuk berkongsi fakta pertama ni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelumnya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Kerusi selaku distributor kita yang sangat hebat, yang dah bersama-sama dengan kita daripada awal penubuhan Kuat Match ini. Seterusnya saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dimuliakan kerana Allah SWT sekalian. Kata orang, kalau tak kenal maka tak cinta, dan kalau tak cinta maka tak sayang, dan kalau tak sayang mana mungkin kita nak adanya ukhuwah Islamiah sesama kita. Nama saya Ahmad Aizat Nur bin Zakaria, asal orang Banting. Orang Banting ni terkenal dengan orang Jawa. Kalau ada kata yang boleh jauh daripada Johor kan,
paling jauh dari Johor. Ahlan wa sahlan. Johor. Ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Orang Johor iso. Tidak Sedikit iso. Ngapusi, nak kono nak kini. Jadi Ada mutu ada. Jawa. dibesarkan di Banting dan bersekolah di Banting, sekolah menengah pun di Banting, kemudian masuk ke Kolej Islam Ustaz Al-Syah Kelang, seterusnya di Universiti Malaya matrikulasi dan meneruskan pengajian dalam bidang doktor pendidikan di Medan, Indonesia, dan seterusnya berkecimpung dalam dunia pelebahan, dalam dunia lebah. Begitulah sedikit sebanyak mengapa kita pada awalnya meminatkan madu tualang. Madu tualang ni waktu saya di kuliah pendidikan dulu, Doktor Untu kalau orang Jawa kata, doktor gigi ya. Kita ada buat satu penyelidikan, madu ni kita kaitkan dengan antibiotik. Kemudian kita kaitkan lagi dengan habatus sauda. Apakah dia ni ada kesan yang sama ke atas penyakit manusia? Terutama kalau kita gigi lah, penyakit gigi yang umar kan. Kemudian kita bandingkan dengan antibiotik yang kuat, iaitu clindamycin. Clindamycin ni memang antibiotik broad spectrum, dia boleh bunuh semua. Jadi bila kita mendapati bahawa madu tualang ni ternyata mempunyai kesan yang sama terhadap antibiotik tu. Jadi persoalannya, kalau madu ni mempunyai kesan yang sama, kenapa kita perlu ambil antibiotik? Jadi itulah dia. Pengobatan madu tu dah mula ditinggalkan. Sebab apa? Sebab revolusi industri di barat. Jadi dibangunlah kilang-kilang ubat. Yang ini kilang-kilang ubat ni menjadi satu SOP kepada seluruh perubatan, konsep perubatan masa kini, yang mana kita pun mengambil konsep itu daripada barat. Kita belajar pun buku-buku yang daripada jurnal-jurnal barat dan menjadi satu standard lah perawatan. Kalau kita ke klinik, antibiotik, ubat demam, kita bagi vitamin semua. Tetapi bukan kita menafikan perubatan standard, tidak. Kita tidak menafikan, tetapi ada kaedah yang juga bagus, iaitu dengan mengamalkan madu. Cuma persoalan dia, madu ini nak mencari yang asli itu susah, dan mencari yang bagus itu susah. Jadi kita cuba berkongsi lah kan, sedikit sebanyak sempena Hari Raya Aidilfitri ni, tentang mitos-mitos madu, supaya waktu saya dulu di perubatan, waktu kita buat kajian tu, kita mencari madu yang asli. Ini madu yang asli ni tak boleh kita nak ambil jenama-jenama tertentu yang kita tak tahu. Kita kena turun ke hutan mana, kita ambil sampel, kita test. Lepas tu baru saya tahu bahawa madu tualang ni sebenarnya boleh dapat banyak. Sebelum ni saya memang tak tahu. Antara madu yang boleh dapat banyak ni adalah madu tualang. Dan dia ni percuma kita ambil kat hutan sebenarnya. Percuma. Madu ni Allah bagi kepada kita percuma. Tidak perlu diternak, tidak perlu kita nak kasih makan gula, tak perlu. Cuma kita kena tahu skedul jadual tuai dia saja. Dengan itu kita akan dapat madu dengan jumlah yang banyak. Contohnya Ustaz Azudin dah sebut tentang proses tuai tadi. Masuk hutan, kita ambil kepala sarang dia sahaja, kita tak tuai semua. Ada kaedah-kaedah yang tertentulah, dan kalau kita amalkan, insya-Allah lebah itu akan bagi kita madu dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelum. Berbeza dengan kaedah tradisional, mereka akan ambil semua sarang itu sekali, termasuk anak-anak lebah itu diambil, dimakan. Rasanya macam otak lembu dia. Sebab dia kepompong kan, ada manfaat, khasiat, mitos-mitos dan sebagainya. Baik, tanpa memanjangkan kalam, terus kepada maudu berkaitan dengan isu kristalisasi. Dan ini memang menjadi satu fenomena lah kan. Bila mana kita ni dah lama dengan madu asli, bila mana kita dah lama tak, masyarakat dah lama tak cuba madu asli, yang sampai kepada mereka ni adalah madu Slimat. Yang sampai kepada mereka adalah madu daripada Giant. Yang mereka bila masuk peti ais tak beku, tak kristal. So bila dia nampak kristal dia janggal, kata ni gula dah ni. Sebenarnya tak begitu. Dia tergantung kepada nektar bunga yang diambil oleh lebah. Yang mana berdasarkan pengalaman kami, kalau lebah tu mengambil bunga di kawasan tanah tinggi yang warna dia terang, dia lebih mudah kristal. Dia lebih mudah terjadi kristalisasi. Dan kristalisasi ini sebenarnya dah well known kat seluruh dunia sebenarnya. Di mana di barat, kalau madu kristalisasi dijual dengan harga yang lebih mahal. Sebab saya balik dari Turki,
Saya tengok mereka ni sapu madu tu di roti. Jadi yang mengkristal tu lebih mahal juga. Dia panggil crystallized honey. Dia orang dah maklum. Cuma kita ni sebab belum membudayakan. Berdasarkan kepada kajiannya negara Indonesia, negara Islam lah. Setahun rakyat orang Islam, saya ambil Indonesia ada 300 juta orang Islam. Setahun satu orang cuma amalkan 5 gram madu saja. Dalam masa setahun, populasi kalau kita bahagikan jumlah madu yang dijual di seluruh Indonesia, negara Islam ni 300 juta umat. Dalam masa setahun, satu rakyat hanya minum 5 gram madu saja. Ini negara Islam. Malaysia saya belum jumpa lagi statistik itu, cuma saya terbaca di jurnal di Indonesia, dia orang kata. Negara yang paling tinggi adalah New Zealand. Setahun sekilo. Populasi rakyat dalam masa setahun sekilo ke 2 kilo. Rakyat New Zealand mesti amalkan madu. Jadi sangat sayanglah sebab mereka ni orang sekular. Orang sekular ni adalah lama tinggalkan kitab suci dia orang ni agama ni hanya sebagai ritual saja. Banyak benda-benda yang dijual, yang diganti dijadikan masjid. Tetapi umat Islam ni menjadikan Al-Quran ni setiap hari di masjid dibacakan, diamalkan. Masih utuh apa yang Nabi ajar sampai kepada kita. Mazhab Syafi'i kita masih amalkan agama kita yang bagus. Tapi amat sayang kalau negara Islam hanya mengamalkan 5 gram madu. Sebab itu negara-negara mereka ini orang-orang yang apa kata lanjut usia, orang yang tua lebih ramai, lebih banyak. Tingkat apa nama kita kata tu, saya lupa istilah. Mortality ke apa saya lupa. Kesimpulannya orang-orang ni dia susah, dia lama, dia panjang hayat dia. Negara-negara Eropah ni, negara barat, dia kena panjang hayat dia. Antara salah satu sebab mereka menjaga makanan. Jadi kristalisasi adalah hal yang normal yang terjadi kepada madu yang kita tuai daripada tanah tinggi yang lebih cerah. Bila kita tengok madu yang gelap, dia sangat susah untuk terjadi kristalisasi. Sebab apa kita pun tak sampai ke tahap tu. Cuma yang kita tahu adalah yang tanah ini bunga dia tu adalah bunga-bunga akasia. Kalau siapa yang pernah pergi ke Shah Alam tu kan, dekat Denai Alam tengok kiri kanan tu, itu pokok akasia semua. Ada bunga tu. Jadi bunga akasia ni memang susah nak mengkristal. Tak tahu sebab apa, susah mengkristal. Tapi yang terang dia mudah. Sebab apa dia mengkristal? Sebab dalam madu ni ada namanya glukosa. Glukosa ni dia lebih berat daripada komponen yang lain. Jadi bila dia diubah suhu ni, yang sepatutnya madu ni di atas pokok, di suhu bilik macam kita ni dalam 37 darjah Celsius. Bila kita turunkan suhu dia menjadi 16 darjah Celsius dalam suhu peti ais, dia akan lebih mudah untuk mengkristal. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Encik Aizat untuk soalan pertama tentang kristalisasi, atau istilah lainnya penghabluran yang berlaku dalam madu lebah asli. Maknanya poin yang kita boleh ambil di sini ialah tentang komponen-komponen yang ada dalam madu tualang asli itu sendiri. Antaranya yang kaya lah, ada bipolen, ada propolis. Jadi terkandung dalam semua kandungan madu tualang tu menyebabkan satu masa dia boleh menjadi kristalisasi. Termasuk juga gula-gula yang ringkas tadi. Ini orang yang sebenarnya orang sebut gula-gula ringkas lah. Cuma kita sebut manisan yang ada dalam madu lah, ataupun istilah lain adanya apa, glukosa, ada fruktosa dan juga sukrosa yang sedikit. Okey. Jadi yang menyebabkan madu lebah asli itu boleh terjadi kristalisasi. Kalau tuan-tuan yang ada di sini perasan bila terjadi kristalisasi itu apa yang kita akan alami. Sampai satu masa tu ada pelanggan kami tu satu botol ni keras. Satu botol keras. Itu yang paling dahsyat lah. Dia jadi kristalisasi je. Okay, kalau kita perasan di awal-awal tu, dia akan jadi macam hablur di bawah dulu. Okay, ada orang sebut bila hablur di bawah ni maknanya ada gula. Bila madu asli sebenarnya itu bukan gula yang dicampur pada luar. Maksudnya fenomena semula jadi ya. Kemudian ada juga yang akan mengeras di bahagian atas ni. Okey, mungkin tim Rina boleh ambil yang 1 kilo, ambil 1 kilo, ada 1 kilo dalam kabinet kaca. Ambil 1 kilo yang nampak buih.
Di bahagian atas tu dia ada buih-buih yang tuan-tuan akan perasan kan. Di situ ada terkandungnya bipolen. Bipolen ni kalau menurut bacaan saya dia lebih kepada untuk tenaga karbohidrat. Jadi kalau yang dan juga dalam tu juga ada bahagian propolis. Kalau nampak macam hitam-hitam sikit tu dia akan ada propolis. Boleh ambil ni lah. Ambil madu 1 kilo. Ambil mana-mana satu. Yang ada buih yang ada buih. Yang nampak gelap sikit tu dia akan di situ adanya terkandung propolis. Propolis ni lebih kepada untuk melawan anti lah. Antiviral, anti bakteria dan sebagainya. Di sini nampak sikit 1 kilo ni. Nampak buih. Ni kami panggil dengan cincin bipolen di atas. Kadang-kadang bila kita nak terbalikkan dia tak turun. Tu. Nampak turun tak? Tak turun lah. Keras di sini. Okey, ini fenomena madu tualang. Okey, jadi ini yang pertama tentang isu kristalisasi. Okey, ada soalan yang lain nak bertanya? Sambil-sambil. Okey. Okey, soalan kedua tentang isu mitos fakta ni. Ada juga customer kita kata bila dia tuangkan madu dalam bekas ataupun di dalam piring, kemudian kadang-kadang tertumpah. Kemudian bahagian tertumpah tu datang semut. Nanti datang semut. Jadi dia kata bila semut datang ni madu palsu ni. Tambah gula. Okey, mungkin boleh Encik Azad kongsikan. Dia sebenarnya Ustaz Izzuddin ni dia dah master dah semua pertanyaan ini kan. Cuma sebab orang kata adanya komunikasi kan, ada yang info-info mungkin yang terkini yang dia beliau tanyakan kepada saya. Tidak mengurangilah kapasiti beliau sebagai distributor madu yang banyak membantu kita dalam pemasaran, dan kami memang memisahkan ini antara production dan juga dengan pemasaran. Kita pisahkan dulu. Sebab dulu awal sekali 10 tahun yang lalu bila kita menjejaki pokok tualang, kemudian kita melakukan pemasaran, apa yang berlaku, permintaan lebih tinggi daripada supply. Jadi bila orang nak minta madu tak boleh. Sebab apa? Sebab terbatas terterahan. Jadi kita pisahkan antara kerja-kerja menjejaki pokok-pokok tualang. Itu semua gambar tu gambar-gambar kita. Kita ada lebih daripada 400 pokok yang berada dalam directory kita, yang kita tahu jadual tuai dia bila dia akan ada musim, di situ kita akan tuai. Jadi pemasaran dilakukan oleh tim dunia madu. Jadi bila lebih sistematik macam tu, alhamdulillah waktu permintaan tinggi, waktu COVID yang pertama tu sangat tinggi lah. Sampai Ustaz Izzuddin pun datang tolong packing madu, betulkan madu. Ramai yang datang bantu. Kita masih dapat untuk memenuhi supply permintaan, alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan mitos madu bersemut ataupun tidak bersemut, ketahuilah bahawa semut bukanlah pakar dalam nak menentukan madu itu asli atau tidak. Jadi semut ni dia tengok rasa madu sedap, manis ni, dia makan je. Dia makan. Cuma macam mana boleh datang, saya pun kaji juga kan, macam mana boleh datang idea yang kata madu ni tak suka pada madu. Sementara bila saya turunkan madu tu, terus datang semut. Bila lepas dah tak ada, semut tu datang. Dia makan madu tu. Rupanya orang tua-tua kita ni betul juga. Betul juga, semut ni sebenarnya dia datang ke madu, dia minum madu tu, kemudian dia mati. Sebab apa? Sebab dalam madu ni dia ada enzim diastis. Macam kita elio manusia ni ada enzim diastis. Enzim ni dia boleh mencernakan makanan. Jadi perut semut ni dia tak tahan dengan enzim tadi tu. Jadi batch pertama datang, dia tahu ni madu. Tapi dia datang kan, dia dah tahu, dia beritahu kawan dia. Nanti ada batch mana semut lagi datang, dia tak tahu itu madu, datang lagi dia. Kemudian bila dia tahu ni madu, tak datang lagi lah. Cuma masalah kita bila kita jelaskan kat orang madu tak bersemut, ni kenapa ada semut? Sebab semut ni baru nak kenal. Semut ni baru nak kenal yang ini adalah madu. Buktinya kalau di kilang kita tu semut tak datang.
Contoh macam ni kan, madu kat sini, mana ada semua? Ada semua? Tak ada kan? Sebab dia dah tahu ini kilang madu ni. Ni dunia madu ni dia dah takut nak datang. Tapi awal-awal tu dia mesti datang. Dia nak kenal. Ini yang kita susah nak jelaskan kat orang. Ini yang kita susah nak jelaskan. Sebab bila kita kata madu tak bersemut, ternyata semut yang tak tahu itu madu dia akan datang. Ini semut datang ni tipu ni. Jadi kita susah nak jelaskan. Kesimpulan dia, kita ambil kaedah, kita katakan bahawa kalau madu, semut mesti akan datang. Tak kisah dia nak datang nak kenal ke, dia baru nak kenal dengan madu ke, ataupun dia dah tahu ke, tapi kesimpulannya semut tu akan datang untuk kali pertama tu. Kemudian bila dia dah tahu bahawa ini madu, dia banyak kes yang semut dia ni tamak kan, dia ambil sikit-sikit, lepas tu dia termasuk ke dalam madu. Mana? Sebab sifat madu lagi selain daripada dia ada enzim, dia ni juga mengikat udara. Maksudnya kalau semut tu masuk, kalau madu tu pekat, semut tu akan tenggelam dalam madu dan mati dalam madu. Dia akan mati. Jadi semut ni bijak, antara makhluk yang bijak dalam surah An-Naml. Dia kan bagi tahu kepada kawan-kawan dia bahawa tentera Sulaiman akan datang. Kemudian sebab Nabi Sulaiman ni dia ada kebolehan, Allah bagi dia mukjizat untuk berkomunikasi dengan haiwan, dia dengar tentang semut. Kalau Nabi Sulaiman bagi tahu pada tentera dia supaya stop bagi laluan pada semut. Jadi semut ni antara haiwan makhluk yang bijak dan antara haiwan yang tidak boleh kita bunuh. Ada sebut dalam hadis, tidak boleh kita bunuh semut, burung surat, hudhud, lebah. Satu lagi lebah. Dan kami juga alhamdulillah terlibat dalam penyelamat lebah Malaysia. Jadi tim-tim kita ni semua ni insya-Allah mahir dalam menyelamatkan lebah. Sebab lebah SOP kita dulu 2 tahun sebelum kita tumbuhkan tim penyelamat lebah ni, yang dengan kerjasama dengan Bardi, kerjasama dengan Jabatan Pertanian, SOP kalau di Kuala Lumpur ni nampak lebah, SOP dia bakar. Dalam masa sebulan tidak kurang daripada 50 kes yang masuk dalam DBKL, dalam Kuala Lumpur dengan Dewan Bandaraya, dan SOP mereka adalah membakar lebah. Kemudian kita masuk, kita kata jangan bakar lebah ni. Kalau kita boleh selamatkan ular, kenapa kita tak selamatkan lebah? Lebah ni lebih penting lagi daripada ular. Kalau lebah tak ada, kata Albert Einstein, manusia ni perlukan masa 4 tahun saja untuk hidup. Sebab apa? Makanan tidak akan menjadi. Seperti yang berlaku di China, krisis makanan tahun 1970. Bila mana mereka menggunakan racun rumpai secara berluasa, bukan sahaja kita kata binatang racun rumpai dia nak bunuh belalang, tapi ternyata lebah pun dibunuh sekali. Jadi berlaku krisis makanan kat sana sehingga orang nak mendebungakan buah menggunakan cara manual. Ambil bunga jantan, cantumkan kat bunga betina, baru jadi. Ini kesan dia bila tak ada lebah. Dan kalau perasan 2 tahun terakhir ni kita banjir buah-buahan. Mesti semua rasa durian murah kan 2 tahun terakhir ni. Sebenarnya adalah kesan daripada kita menyelamatkan lebah. Lebah bila kita selamatkan dia 50,000 ekor dalam satu koloni, 50,000. So kita selamatkan, kita bina tim di seluruh negara. Ada saja kes lebah kita akan selamatkan. Sampai kita masuk ke majalah 3. Bangunan kita panjat, apa semua ada tim panjat. Selama 2 tahun terakhir, alhamdulillah durian kita surplus kan, banyak. Tak kira dari mana-mana kan. Sebab lebah ni ada laluan, lebah tualang ada laluan ni. Kadang-kadang daripada Pahang dia datang, dia turun ke KL, dia mencari bunga. Sampai ke KL dia tak boleh nak patah balik kepada hutan. Sebab apa? Dia dibunuh dulu dekat, dia dibakar dulu dekat KL. Itu yang berlaku 2 tahun sebelum. Jadi bila kita amalkan macam tu, kita berbaik dengan lebah akan bagi kita lebih banyak lagi manfaat. Bukan sahaja madu sebenarnya, tetapi semua tumbuh-tumbuhan. Yang kerana tumbuh-tumbuhan ini bila dia nak menghasilkan buah, dia kena dikahwinkan di antara jantan dan betina. Dan lebah tualang adalah ejen pendebungaan 80% hutan alam Melayu kita. Lebah tualang. Sebab kemampuan dia dengan untuk misalnya satu batang pokok, dia boleh pergi radius 10 km. 10 km radius untuk mencari bunga-bunga herba hutan. Bermakna sangat bermanfaat lebah tualang. Dan dia adalah lebah yang terbesar di dunia ini. Tidak ada lebah madu yang lebih besar daripada madu tualang kita. Ini khazanah yang Allah bagi kepada kita.
Bila saya pergi ke negara luar, saya tunjuk ada gambar lebah kita, pokok kita, semua terkejut. Dalam video-video kita di YouTube, apa semua orang komen daripada Mesir, daripada mana, tak tahu daripada mana bersarap, mana komen kat situ. Semua terkejut dengan kelebihan yang ada pada lebah tualang kita. Jadi persoalan semut dah terjawab lah. Semut memang suka pada yang manis-manis, memang itu sifat semut. Kalau kita tengok pada bunga pun semut kadang-kadang naik untuk ambil nektar bunga. Cuma kenapa kat sarang tak ada semut? Dah sebab ada lebah. Kalau ada manusia pun dia takut, takkan lebah tak takut. Sebab ada lebah. Lebah tu 50,000 ekor kat situ. Mana berani semut tak datang? Lebah tu besar. Jadi bila turun bawah, lebah dah tak ada. Lebah tak ada, semut ambil kan. Apa lagi persoalan tentang semut ni? Semut datang, burung, kenapa kat pokok tak ada semut? Kalau tanya kawan kita yang menternak kelulut, antara pemangsa musuh utama mereka adalah semut. Jadi macam-macam kaedah lah mereka buat kan. Dia tambah minyak lah kat bawah tu, letak air lah macam mana untuk menghindari semut. Sebab lebah kelulut dia tidak ada sengat, semut tak takut. Dia macam kawan kan, kelulut kecil kan, macam kawan. Lebah tulang dia takut sebab dia berganda-ganda lagi besar daripada semut. Itulah sebab saya ingatlah yang orang bertanya pada saya, bila kita bawa turun daripada pokok, memang direct semua akan datang. Direct semua akan datang. Bila lebah dah tak ada, semua akan datang. Ada videonya yang kita tengok. Baik, mungkin itu saja. Dan video-video kita dah alhamdulillah ada yang view-nya sampai 2 juta dekat YouTube. 2 juta viewer. Kalahlah lagu Alif Sukri itu, kalahlah. Okay, sambil-sambil makan. Sambil apa yang ada jamu selera. Kita tapis sama sekali masih roh. Sambil kita menonton. Ya, semoga mari jangan ada lagi yang buat cerita palsu, mitos ataupun legenda yang mengatakan madu asli tidak semut. Titik. Okey, itu salah satu video lah yang kami rilis di YouTube. Boleh tuan-tuan perempuan kalau nak tengok banyak video pemburu madu tualang jenama kuat, boleh pergi ke channel, tulis Solusi Sihat Sejahtera. Okey, Solusi Sihat Sejahtera itu yang milikan kilang kita punya HQ, yang dah dimasukkan banyak video. Okey, banyak video kita di hutan buat tu, apa, tengah kadang-kadang tu ada line masa di hutan tu. Boleh juga Facebook live lagi tuan-tuan, Facebook live, sedangkan hutan tu jauh ke dalam. Betul masa tu ada line kan, alhamdulillah. Jadi antara bukti yang kami nak tunjukkan di sini ialah kita akan tunjukkan dokumentasi tuai madu. Sekarang ni kalau tuan-tuan boleh tanya pemburu madu tualang mana-mana branding sekalipun, tanya ada tak video di hutan, video di kilang, untuk dia percaya, kita percaya kan nak beli madu daripada dia. Okay, kalau tak ada tu boleh khawatir lah. Sebab sekarang ni dah teknologi moden, boleh guna pelbagai wasilah pemasaran ni untuk bagi kepercayaan. Macam kami, kita pastikan ada dokumentasi tuai madu asli. Setiap bulan kita ada kan, kadang-kadang beberapa kali, alhamdulillah, di pokok. Macam mana madu tu di atas pokok. Contohnya kita ambil dengan GoPro, pemburu manjat kita naik, pasangkan di bahagian kepala ni. Madu yang tengah dipotong sarang itu, kita akan potong sarang dia ni, macam ni, di atas ni. Ini sarang. Okey, ini sarang madu tualang, sarang 3 kilo. Kita akan potong di bahagian depan sekali ya. Kalau tengok di tepi tu gambar, nampak sarang tu. Cara kami, kaedah lestari, kita akan potong bahagian depan sahaja. 20 kilo kita boleh dapat satu sarang. Okey, potong bahagian depan saja. Bukan kita ambil semua, sebab belakang tu semua adalah brood cell, sarang anak. Yang depan tu sahaja yang honeycomb, sarang madu. Di situ yang hasilnya madu. Yang sarang anak tu jangan ambil. Kalau tidak, kalau kita ambil semua sekali, macam sebilangan orang yang lain kan, yang tidak menjaga kelestarian alam, dia akan potongkan semua. Jadi anak-anak dibunuh, ni dah membunuh yang binatang tak sepatutnya. Kemudian tak boleh nak produksi madu lagi. Di situ dah kurang dah. Okay, kaedah kami, kita potong depan, boleh dapat mencecah 20 kilo tuan-tuan. 20 kilo. Itu satu sarang.
Satu pokok boleh cecah 50 ke 100 sarang. Tengoklah di situ. Tengok pokok-pokok yang kita ambil itu semua gambar kita. Ni semua gambar kami ya. Kita tak ambil gambar orang. Ni di sini yang sarang ni, pokok lagi besar belah kanan saya ni. Boleh tengok tu. Sarang dia berapa banyak. Baru tampal semalam ni untuk open day. Okay. Yang baru datang, selamat datang, selamat hari raya. Boleh sambil-sambil makan. Ni kita santai ya, buah-buah santai sambil mendengar soal jawab mitos fakta tentang madu asli. Jadi pemburu madu tualang Jenderal Mengkuat ni kami menyelia 400 batang pokok. 400 batang pokok, okey. Bila 400 batang pokok, katakan satu pokok tu boleh dapat 1 tan. Jadi kalau semua batang pokok yang kami sedia tu boleh capai 400. Kalau sekali ganda 800 tan. Kalau dapat 2 tan penuh. Jadi persoalan dia ni tentang sekaligus lah. Yang tadi tentang semut lah. Maknanya semut memang suka yang manis-manis. Okey. Yang manis-manis semut memang suka. Kita yang darah manis pun semut suka juga. Yang tak manis yang lama pun semut suka juga. Suka gigit kan. Suka juga. Okey. Jadi kaedah kami di pemburu madu tualang Jenderal Mengkuat ni, alhamdulillah, kita berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi tentang jual beli. At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan, hadis yang kuat. Peniaga, pedagang yang benar, yang amanah bersama dengan para nabi, para siddiqin dan juga para syuhada. Jadi kalau kita jual yang asli, yang tulen, dengan tujuan nak bersama dengan orang-orang yang soleh di akhirat. Itu. Jadi bila kita bercakap tentang isu ni, maknanya kita betul-betul menjual madu asli. Okay, bukan yang kita yang jual yang palsu. Jabatan Pertanian sebut berapa tan masuk ke Malaysia madu palsu? 3,000 tan tuan-tuan. 3,000 tan. Banyak. Kemudian dijual 500. Berapa tan? Ekspor yang Yang 500 kan? 500 tan dijual balik di luar negara. Sedangkan madu-madu palsu tu dari luar negara juga. Branding, letak stiker kita. Jual luar negara. Kebanyakan dari China, Australia, negara-negara yang dah termasuk dalam laporan daripada Jabatan Pertanian. Ni. Jadi macam mana ni Malaysia ataupun alam Melayu ni nak jual madu yang asli? Sebab itulah pemburu kita ni masuk terus ke hutan. Nak pastikan siapa kita punya pemburu kita sendiri. Kita tak ambil orang tengah tuan-tuan. Ejen pokok yang bila kami masuk TV, kita dah mula mendapat sambutan di Facebook Ads dan sebagainya. Ramai yang mesej tanya nak bagi madu tualang di pokok ni. Yang ejen pokok lah. Kami pastikan kita mesti ada pemburu kita yang turun tengok dulu. Okey, sebelum ni Cik Aizat, sebelum pandemik memang turun direct tuan-tuan ke pokok. Pastikan siapa pemburu kita, orang-orang jujur, baru kita boleh pastikan itu adalah pemburu kita. Okey, jadi isu kedua ni semut lah. Okey, semut. Ada apa nak tanya? Ya, Encik Hashim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, ada tak cara untuk kita mengenal pasti iaitu adalah madu asli ataupun madu tiruan? Sebab saya ada tengok satu video yang dikeluarkan oleh Israel. Dia menggunakan komponen-komponen kandungan, saya pun tak pasti, kandungan bahan-bahan apa yang ada pada madu asli dibuat dan dibuat secara chemical lah, bahan chemical. Soalan saya pertama tadi macam mana cara untuk kenal pasti? Okey, terima kasih untuk terus kepada respon Encik Izzat untuk mengenal pasti. Okay, secara fizikal untuk saya nampak, secara fizikal bila tengok depan ni macam mana kan. Kadang masuk hutan, seru pula kadang masuk hutan tu memang berani tak masuk hutan kan. 8 jam. Ni memang baru ni ada lagi seorang customer tanya, kami tak boleh masuk hutan. Memang tak boleh masuk kan. Dengan sungai ada buaya lagi. Macam mana nak tentukan secara fizikal lah depan mata ni. Bagus soalan. Okay. Baik. Hal ini sebenarnya lebih kurang 10 tahun yang lalu tu memang dah menjadi satu persoalan lah.
soalan kita sewaktu saya buat kajian tentang madu dulu dekat universiti kan. Jadi kesimpulan dia bila saya tengok balik dalam kitab Al-Quran kita lah, sebab itu adalah panduan kita yang paling lengkap sekali. Apa-apa permasalahan rumah tangga ke, masalah pekerjaan, bisnes ke, masalah ekonomi ke, pertama sekali kita tengok dulu pada panduan kita Al-Quran dan Hadis. Kemudian barulah kita go through kepada nak tengok kajian-kajian saintis ke, Israel ke, mana-mana kita tengok. Jadi saya sangat terkejut sebenarnya. Fakta dalam Quran ni hampir 1 halaman Allah bercerita tentang madu. Dalam surah, bahkan surah pun dikasih nama lebah, surah An-Nahl. Jadi kenapa Allah SWT menceritakan secara detail? Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyut minasyajar. Disebut secara detail dan lengkap tentang ciri-ciri madu yang bagus, yang asli itu macam mana. Yang dinamakan madu mestilah dia bersarang di gunung. Ada gambar kita yang kat gunung tak? Gunung Batu tak ada ya? Oh sayang ni semua gambar pokok. Video banyak tak? Di gunung, di pokok dan juga di binaan manusia, iaitu madu ternak lah, ataupun di rumah kita ni dia akan bersarang. Itu satu ciri keaslian. Bermaksud kalau kita kata madu ni dibuat di mana, sanad tu kena jelas lah. Kita kena tahu di mana dia dituai. Kemudian Allah juga sebut dalam Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan. Keluar daripada perut lebah itu cairan yang bermacam-macam warnanya. So secara sederhana kita tengok penjualnya ada tak macam-macam warna. Kalau ada, aslilah insya-Allah. Tapi kalau dekat supermarket kita tengok warna dia sebiji je kan, sama color dia kan, kita kena curiga. Kita dah kena mempertanyakan. Sebab dalam kemasbut mestilah dia pelbagai macam warna. Kalau kita susun warna ni tak lengkap lagi ni, dah 12 belum? Ada lebih kurang 12 macam warna yang berbeza. Daripada yang paling jernih sampai yang paling hitam, ada yang merah, ada yang coklat. Kemudian apa lagi? Mestilah madu itu menjadi syifa'ul linnas, menjadi manfaat kepada manusia. Ada tidak kalau kita minum ni ada perubahan pada diri kita? Madu tualang ni tuan, kadang-kadang ni kalau kita batuk kan, kita campur dengan lemon, dia akan jadi sakan jabi. Ini adalah dalam kitab Ibn Sina sebut Tibun Nabawi. Allahumma salli alaihi wasallam. Ibn Sina dia bercerita tentang oksimen, iaitu sakan jamin antara zat yang manis dengan yang masam. Bila dicampur dia akan menjadi satu ubat yang baru. Tak kisahlah manis daripada mana, masam daripada mana. Sebab itu saya galakkan kalau nak minum madu, campurkan dengan lemon ataupun limau kasturi, limau purut, limau nipis, terserah. Yang penting bahan yang masam ataupun cuka. Dan alhamdulillah madu tualang ni dia dah memang ada masam dia sedikit, dan dah jadi automatik menjadi sakan jamin ataupun oksimen, satu ramuan daripada Ibn Sina. Yang mana ramuan ini menurut Ibn Sina boleh menyelesaikan masalah kolesterol, masalah darah tinggi. Baru ni saya baca satu paper, madu tualang diberikan kepada orang yang ada darah tinggi 2 sudu besar setiap pagi selama berapa lama? Selama 12 minggu, 3 bulan. Apa yang berlaku kepada kawan ni? Semua sampel, 32 orang sampel, darah tinggi dia kembali kepada normal. Madu tualang dibandingkan lagi dengan kelompok yang tak dibagi langsung madu tualang. Jadi yang diberikan madu tualang, madu tualang betul madu tualang kita, dan universiti tempatan kita yang mengkaji, dia menunjukkan kesan yang positif kepada orang yang mengalami tekanan darah tinggi. Tapi cara minum kena betul lah. Takkanlah kita kadang-kadang kan sakit kita bertahun-tahun, tapi kita nak minum sekali sembuh, tak boleh lah. Dia mestilah pakai proses. Kemudian bila kita dah tengok dalam Quran kan dah sebut, mestilah daripada pokok apa semua tu, mestilah ada pelbagai macam warna, mestilah dia bersifat menyembuhkan. Barulah kita tengok kepada kajian-kajian orang kata kena ada uji lab makmal, apa lagi yang kata daripada Israel boleh meniru, bukan Israel sahaja, daripada China mereka dah lama dah meniru
Sebab apa? Standard yang kita pakai kat Malaysia ni tahun 1980-an. Untuk menentukan madu tu asli, kita pakai standard tahun 1980-an. Sebagai contoh, dalam madu asli, ni ada gunung, yang dalam madu asli mesti ada enzim diastase yang saya sebutkan tadi. Jadi zaman sekarang ni orang tinggal buat enzim sintetik. Enzim sintetik buat dekat makmal, dicampurkan dalam ramuan madu dia. Bila dihantar ke makmal, lulus ujian makmal. Sebab tu kami pun dah pening kepala sebenarnya ni. Baru ni lagi ada orang jual madu tualang 2 kilo harga sama macam kita 230. Lepas tu 3 kilo 210. Bagi saya dia pening kepala. Macam mana dia boleh jual 210 3 kilo? Dia pandai. Yang ni dia tiru kita harga 120. Yang ini 230 dia mahalkan sikit. Tiba-tiba 3 kilo 210. Macam mana semua dia kira ni? Ya. Jadi kami memang pening kepala lah. Kalau tengok perangai penjual madu palsu ni, memang kita akan pening. Saya go to dia punya page, jumpa video, yang video daripada pemburu kita. Sebab viewer kita kan paling tinggi. Orang nak curi tak boleh sebab ada logo tu. Tapi ada satu video tu macam tinggal macam mana dia crop bawah tu. Dia tutup letak dia punya kata-kata kat situ kan, dia pakai video kita. Jadi memang ujian lah memang jual madu tualang ni memang tuan sudah pun faham lah. Dan dia punya dugaan mehnah dan tribulasi dia tu agak mencabar. Sebab madu ni, madu palsu hantar ke makmal, lulus ujian makmal. Itu masalah kita. Macam yang tuan sebut tadi lah. Daripada situ betul, memang betul. Bukan saja daripada Israel, bahkan di seluruh dunia, dan mereka dah boleh meniru komponen yang ada dalam madu, tapi dia bukan madu, dia sintetik. Dan khasiat dia memang jauh lah. Sebab mereka palsukan menggunakan high fructose corn syrup, iaitu gula jagung. Memang dalam madu ni ada fruktosa, gula daripada bunga. Mereka tak palsukan gula-gula pasir, rugi. Kalau pakai gula pasir, rugi. Dia pakai glukosa ataupun fruktosa. Boleh beli kat kedai kek. Kat kedai kek tu kalau ambil glukosa ataupun fruktosa, masuk dalam peti ais, tak beku. Letak kat sini, semua tak datang. Semua dia pekat. Semua tak dapat nak detect mana rasa manis tu. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat, kita dakwah berterusan lah. Kalau itu satu saja, tiap hari kita dakwah berterusan saja lah. InsyaAllah Allah Maha Kaya. Jadi begitulah tuan, kaedah-kaedah tu ada yang menggunakan secara kasat mata. Ada kalau yang kaedah saya yang baru ni saya temui, bila madu ni kita masukkan dalam botol aqua, mineral tu, kita goncang. Kalau madu asli ada buih atas. Sebab apa ada buih? Sebab dia ni ada bahan organik. Tapi kalau gula dia tak ada buih. Ini secara tradisional lah. Tradisional. Ada yang kata kalau goyang-goyang kat piring ada bentuk hexagon tu, ini lagi lah penipu dia. Kan? Saya ambil sabun kan, buat tu keluar juga hexagon tu. Saya ambil cuka kurma, pati kurma tu kan, saya buat goyang-goyang, ada juga hexagon tu. Jadi itulah mitos-mitos yang kita kena dakwahkan hari-hari kan, tentang kepalsuannya. Dan kita menawarkan solusinya. Itu nama dia solusi sihat sejahtera. Dan cara the best, ni cara ni memang tidak boleh ditiru sama sekali lah. Iaitu kita mengambil daripada kaedah bagaimana ulama-ulama dulu mempertahankan hadis kalam Rasulullah SAW dengan menggunakan kaedah sanad. Al-Quran ni sampai ke kita ni bukan daripada dulu dia dah dibukukan, tak. Macam Nabi sampaikan kepada seorang sahabat, 30 orang sahabat meriwayatkan kalam yang sama dengan apa yang Nabi sebut. Itulah mutawatir. Jadi kalau kalam Rasulullah ni boleh disampaikan secara sanad, kalau madu takkanlah tak bersanad. Bila sebut sanad ni orang takut. Betul ke kamu punya sendiri? Tunjukkan saya sanad dia. Orang takut. Contoh kita bagi hadis kan, hadis ni sahih ke, orang takut. Bila sebut sanad ni orang takut. So kami boleh buat, setelah kita jelaskan semua kaedah-kaedah tradisional, asli, makmal dan sebagainya, kita kembali kepada kaedah sanad, iaitu kita tahu di mana madu tu diambil. InsyaAllah tidak akan tertipu sama sekali. Sebab apa? Bila madu ni dia nak digelang tak ada. Mana sarang dia? Ni sarang dia. Mana pokok dia? Ada pokok dia. Mana video dia? Ada video dia. Tu. Itulah sanad. Contohnya Zudin, dia dah masuk ke lautan, dah menyaksikan sendiri. InsyaAllah orang istiqah, orang yang bagus, yang tidak menipu.
Kita alhamdulillah ada 4-5 orang yang kita dah bawa masuk ke hutan. Dia ada syarat ni lah kita nak masuk hutan, antara sihat tubuh badan kan. Macam Ustaz Zudair ni sihat tubuh badan, sama-sama dengan saya masuk hutan boleh. Takut-takut nanti bila masuk hutan dia tak keluar. Dia kena siap-siap, kita bagi wasiat lah sebelum masuk hutan. Antara wasiat dia tu, kalau kita meninggal kat situ, kita tanamlah kat situ. Contohnya kita ada satu batang pokok tu dekat kawasan Mandeling, tempat isteri saya, Mandeling, Sumatera. Mandeling ni memang sangat virgin lah orang kata. Hutan ni yang batu tadi tu, orang kata yang batu tu, itulah kawasan Mandeling. Kalau pergi sana, kawasan ni macam batu cave semua. Memang macam batu cave tu semua. Ada yang daripada gunung satu tu. Itu. Jadi kalau meninggal kat situ, qadarullah, tanamlah kat situ. Sebab saya tak reti nak bawa banyak jenazah naik kapal terbang. Bukan jenazah Covid lah. Sebab prosedur dia banyak. Saya kena bawa ke konsulat, bawa ke sini panjang, takut nanti seminggu pula baru sampai Malaysia. So siap-siap macam Ustaz Rondel meninggal dekat US, kebumikanlah di US. Banyaklah syarat-syarat kita kan, sihat tubuh badan, seorang yang amanah, seorang yang adil kan. Macam saya tadi dah tahu bocor rahsia tadi tu, Mandela tu kan, dah tahu bocor rahsia. Sebab kalau kita bagi tahu pada semua orang apa akan berlaku, nanti semua orang datang kat situ. Bila datang kat situ, lepas tu pun tak ada lah. Kan, semua dah tahu kan di lokasi. Contoh di lokasi kita, kita bagi tahu, orang ni tak sikap kita jangan bagi tahu orang. Bukanlah saya ni kedekut tak nak bagi tahu lubuk emas ke apa, bukan itu sebab dia. Bila orang tahu, okey, semua akan pergi situ. Madu ni percuma. So semua orang akan panjat. Pertama, lebah tu akan hilang habis. Yang kedua, harga akan tinggi kat situ. Harga akan semakin tinggi dan tak dapatlah kita nak tawarkan dengan harga yang ada sekarang ni. Kita terpaksa naikkan lagi harga. Sebab apa? Kita nak kalah harga dah. Itu akan berlaku. Kan? Kecuali lah kalau kerajaan menetapkan harga macam ayam. Nak naikkan macam mana pun tetap segitu juga harga dia. Dan sekali hari ni tak ada ayam, kata dia mogok kan. Hari ni kan besok lah. Kan besok mogok tak ada ayam. Madu ni bukan begitu. Madu ni pasaran bebas. Sebab tu kita kena kawal dia suruh amanah. Orang yang masuk hutan kena amanah. Tak boleh kita nak sewenang-wenang kita bagi tahu semua orang, ni kat sini ada pokok ni. Mana boleh, sebab sistem pokok ni dia sistem dia, siapa yang panjat dapat, dia percuma kat hutan tu, percuma. Allah bagi ni kita percuma. Kadang-kadang belakang rumah kita ada lebah besaran. Telefon saya tak tahulah macam mana nak tuai. Tak apa tuan, saya datang tempat tuan, saya tuaikan, tuan ambil lah madu tu, tapi jangan bunuh lebah. Saya tolong tuaikan. Tuan belakang rumah kan, kadang ada lebah tualang ke datang besaran kan, jangan, itu rezeki. Memang lebah ni kalau kita tengok, dia akan bersahabat dengan kita. Percuma Allah bagi kepada kita. Jadi antara sanad yang saya sebut, itulah yang paling susah untuk dipalsukan. Sebab tu kita dapat detect sesiapa yang menjual harga misalkan lebih murah, harga ni tak logik. Macam mana kos kita nak panjat, kita bayar, ni semua kita bayar ni. Panjat berdasarkan kepada jumlah kilo yang dia orang tuai, kita bagi dia. Kelebihan kita, kenapa kita boleh dapat sampai 400 batang ni, sebab kita beli tunai. Kami konsepkan dalam hadis sebut, bila orang yang bekerja dengan kita ni, kita mesti bagi gaji sebelum peluh dia tu kering. Kita mesti transfer ke akaun dia. So itu yang kita amalkan, menyebabkan orang pun senang, pemanjat kita pun senang dengan kita. Kita dapatlah lebih kurang 400 lebih dah sebenarnya sekarang. Allah Akbar. Okey, terima kasih. Untuk soalan dari pengunjung yang hadir tadi tentang macam mana kita nak menentukan mungkin secara fizikal kan, madu asli kita nak tengok depan bila madu tu depan kita macam mana. Antaranya 3 kaedah lah. Lihat, kemudian bau, boleh tambahkan dengan bau, dan juga rasa madu asli itu sendiri. Kalau bau madu asli ni bau nektar bunga, dia bukan macam bau campuran bahan-bahan. Dan juga rasa madu asli pun dia berbeza dengan rasa madu yang telah dicampur. Bagi orang yang dah lama minum madu yang benar-benar asli lah, bukan madu campuran. Walaupun baru ni kita jumpa seorang pembeli kami yang bukan Islam, orang India. Dia kata berapa tahun? Encik Izzat, 30 tahun minum madu asli. Kali ni bila dia membeli madu jenama kuat, dia tak berpuas hati. Tapi yang saya pun tak puas hati juga. Dalam keadaan dia tak puas hati dengan madu kami, beli madu 2 kilo, tak warna gelap, tak macam ni lah, dia nak hitam pekat.
Tapi kita sebut warna gelap lah. Warna gelap ni pelbagai. Nak warna hitam kan. Jadi madu yang sampai tu kurang gelap sampai kan. Tapi gelap lagi. Kami sebut macam tu lah kaedah kita menjual ni. Dari tanah tinggi ke tanah rendah. Dia nak yang lagi gelap. Kami terpaksa nak bagi satu alternatif lain bagi. Kemudian bila dia minum dia kata nak pulangkan kembali madu yang 2 kilo. Nak pulangkan kembali. Saya sendiri pergi ke Melaka, turun ke rumah dia, masuk ke dalam rumah, minta nak ambil madu yang 2 kilo kami balik. Okay. Dalam keadaan dia kata madu kita bermasalah, buih dan sebagainya, dia telan 3/4 madu. Oh, tak puas hati. Minta duit, tak nak bayar pula. Dia kata sakit perut. Ini satu lagi info yang kita kena ada, ilmu, iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, status sahih tuan. Hadis berkenaan dengan seorang sahabat datang kepada Nabi mengadu tentang sakit perut. 4 kali. Semakin kerap datang kepada Nabi, semakin sakit perut sahabat ni. Akhirnya perut sahabat ini sembuh. Okey, Nabi sebut apa? Nabi sebut perut kamu yang berdusta, Tuhan kamu tidak berdusta. Permulaan dia healing proses. Okay, proses nak rawatan ni memang sebegitu. Bagi orang yang gastrik dan sebagainya kan, proses rawatan untuk saluran usus kita ni nak bagi lancar, bagi elok, itulah proses rawatan ni. Okay. Tapi habis 3/4 macam mana? Tak bayar, minta tak bayar. Tak apalah. Kita dah gantikan baru lah. Nak gantikan baru lah. Kita dah gantikan dah. Dah gantikan dah. Okey, baik. Nak minta hadirin yang hadir untuk bergerak ke depan sikit sebab kita nak tambah kerusi lagi. Sambil-sambil siapa yang nak terus mendengar silakan. Dan jangan lupa terus makan jamu apa yang ada. Yang baru sampai pun ialah mi beduk, mi goreng basah. Belakang bagi gateway baru sampai. Itu kira viral lah, viral. Dibagi ni antaranya boleh rasa ada tak mi beduk? Dah masuk ke menu? Boleh cek minta Rina, encik Rina. Okey dah ada. Mi beduk. Minta Rina tambah kursi. Beritahu kat Rina minta staff tim untuk tambah kursi yang di luar tu masukkan lagi ke dalam. Okay, ada yang masuk. Sambil-sambil boleh terus makan. Jamu saudara ada yang datang dari Pahang. Terima kasih adik-beradik. Ada yang datang dari mana lagi? Dari Seri Kembangan, dari dan juga teacher Khalisah. Terima kasih ya. Khalisah ni anak saya yang pertama, seorang anak perempuan 2 tahun setengah, hantar sekolah di Alim Kids kat sini. 2 orang teacher. Terima kasih yang datang menjamu selera. Khalisah tuan-tuan, alhamdulillah. Zodiak kami yang pertama ni maknanya asbab amalan kami jugalah kan. Asbab amalan kita mengamalkan madu yang asli. Itu maknanya asbab, kita sebut asbab. Selebihnya Allah yang memberikan perawatan. Boleh juga berikhtiar bagi yang mencari zuriat, mencari generasi waris untuk mengamalkan madu yang asli. Cari yang benar-benar madu asli, insya-Allah dia akan memberikan kesembuhan dan juga rawatan. Okey, selain daripada kita berada live di kedai kami di Dunia Madu, di page kita juga ada orang komen. Okey, ada orang komen, Puan Khalijah, terima kasih ya. Walaupun datang di sini boleh komen juga. Setiap pagi amal minum madu campur air lemon daripada Johor. Kemudian Nur Fadli Farhi, dari apa Encik Aizat sebutkan. Dia kata saya pun pening beli 3 kilo 210. Beli 2 kilo 230. Baik beli 3 kelakar. Itu dia kata lah. Wallah alam. Itu sekadar yang kami perhatikan. Kenapa tiba-tiba 3 kilo jadi murah kan? Itu sahaja kita timbulkan masalah. Okey, boleh menjaga selera. Baik. Sekaligus Encik Aizat terus menjawab tentang isu hexagon tadi. Maknanya bila goncang di atas piring tu, madu asli pun boleh juga terjadi hexagon, boleh terjadi tidak hexagon. Okey. Kenapa hexagon? Mungkin daripada sarang. Sarang ni kalau kita tengok di depan ni, yang ada di atas pokok ni, tengok video kan, sambil-sambil kita tengok video di depan ni, boleh mencecah panjang darab lebar 2 kali 1 meter. Besar ada 2 kali 1 meter. Maknanya boleh besar sikit daripada TV. Boleh besar lagi daripada TV. 2 kali 1 meter. Paling terbesar
sarang lebah tualang, iaitu giant honeybee. Ini disebut oleh pengkaji-pengkaji dunia sebagai giant honeybee. Maknanya special lebah kita tuan-tuan, lebah yang paling besar di dunia, paling panjang sengat dia. Saya tuan-tuan bila masuk sekali dengan Encik Aizat ke kawasan tanah rendah hutan Madu Bilang, bila kita tuan madu ambil madu turun ke bawah, alhamdulillah dah rasa sekarang dah rasa syukur tak kena segar. Sekali tuan-tuan, bila saya nak angkat madu yang dalam tong tu, madu dalam tong tadi, saya tunduk macam ni. Kemudian bahagian jaring muka ni akan dirapatkan jaring. Bila rapat tuan-tuan, masa tu lah lebah habis berserta tu. Nama saya Philip datang, Seko datang. Macam ni. Satu je tuan-tuan, satu je. Balik sepanjang perjalanan 8 jam tu dalam kereta tidur. Allahu Akbar ni. Balik ke Malaysia ni, lebam satu ni. Baru satu tusukan. Macam mana pemburu baru pemanjat kami ni sentiasa dengan pokok tualang tu, dengan lebah tualang sebagai sahabat dia. Kerap kali kena sengat tu biasa. Encik Aizat lagi dah banyak kali. Saya baru kena masa tu sekali. Kemudian masa kita buat operasi selamat lebah di kawasan bandar-bandar, kalau tuan-tuan ada maklumat, jiran-jiran yang nak minta untuk my bee savior ataupun penyelamat lebah, kami boleh bantu untuk yang lebah tualang. Kalau dia datang bersarang di kawasan rumah, nampak macam lebah tualang, kita boleh bantu sekiranya dekatlah dengan kawasan kita untuk selamatkan, bawa dia pergi tempat lain. Sebab dia memang dahsyat sengatan dia. Saya kena satu masa operasi selamat lebah di bahagian ni, pergelangan kaki, sepanjang pergelangan kaki. Masa tu sokin nipis juga. Paling kurang 3 lapisan pakaian selamat lebah baru selamat, InsyaAllah dunia akhirat. Kalau satu lapisan tu tuan-tuan, selamat alhamdulillah. Kalau siapa yang alergi, kuat alergi dia, tak mustahil kan. Qalu inna lillah, tak mustahil. Ini bukan cakap benda tidak berfakta, boleh terjadi. Tambahan lagi kalau yang banyak ni sengatan. Ini barulah sengatan yang lebah yang paling besar di dunia. Kalau keluduk tuan-tuan, semalam saya pergi satu program tu, Hari Selamat Lebah Sedunia di UPM. Saya pergilah, kita bersahabat juga, kita tengok kan pameran-pameran, kita nak tengok macam mana shooting gambar. Jadi kita nak ambil info di situ. Semalam madu keluduk banyak, lebah tualang pun ada juga. Jadi madu keluduk tuan-tuan, dia kalau sengat kita ni biasa je, tak sakit. Yang paling sakit pun yang hitam bukan? Hitam ke torasika yang keluduk. Itu sakit sikit. Tapi sebenarnya keluduk ni tak sakit. Digigit sikit lah. Macam semut lah. Sikit lah. Okey. Okey, baik. Dan juga kita ada lagi lah satu soalan yang terakhir. Kalau pengunjung ada lagi soalan tak? Kalau nak bertanya. Okey, Encik Abu Bakar dari Desa Minium. Okey, silakan. Saya dulu soalan. Pertama kali, baru-baru ni ada yang rasa madu kuat ni, iaitu saudara saya datang rumah dan saya bagi madu tualang ni, dia minum, saya ingatkan dia minum satu sudu yang biasa dia kayu ni, rupanya dia minum sampai 3 sudu. Dan sebelum ni dia minum madu, saya tak tahu lah daripada mana dia minum madu. Dia cakap madu yang kuat ni dia boleh minum 3 sudu. Saya depan mata saya sendiri, depan mata saya sendiri. Yang madu biasa yang dibeli tu, tak tahu jenis apa, dia cakap sekali 1 sudu dah cukup, dia dah melekat kat tekak dia. Dia tak mampu 2 atau 3 sudu. Tapi yang ni dia cakap dia boleh, depan mata saya dia boleh minum 3 sudu tanpa campuran apa, just madu saja. Sedangkan dia ada masalah kencing manis. Dalam seminggu 2 ni saya cuba tanya, ada tak masalah kencing manis? Kata dia tak ada apa. Jadi soalan saya, apa beza dia yang madu biasa yang diminum ni cuma 1 sudu dia dah cukup bagi dia, kata dia tak larang. Sebab kata dia melekat, dia tertekam. Tapi yang madu kuat ni 3 sudu dia minum, dia terus tu, tak ada apa sebenarnya.
Tu nak tahu beza dia. Takut nanti ada yang bertanya apa perbezaan dia. Yang kedua pula, Tadi madu apa? Yang dia minum yang satu sudu madu apa? tak tahu minum madu biasa dia beli kat pasaran. Cair ke tak? Bukan Cair, madu dia cair. sama dalam. Okey, soalan saya kedua pula, okey. Di tempat tinggal saya ada orang Timur Tengah. Ustaz Uzidin tahu lah, dia daripada Yaman. Pernah dia selalu membuat makanan daripada rumah dia, makanan-makanan Arab yang kebanyakannya boleh katakan 70% banyak mengandung madu. Dan pernah kami cuba masukkan madu di makanan dia untuk kami makan ramai-ramai. Dan dia rasa makanan tu, dia cakap berbeza dengan madu yang dibeli. Tapi saya tahu dia beli madu dekat open market sebab saya selalu ke rumah dia makan juga. Dia cakap rasa dia lagi lembut dan tak manis macam madu yang dibeli. Itu daripada penduduk, iaitu dia berasal daripada Yaman dah. Dia memang orang Arab lah. Mungkin sama macam yang tadi, yang mula-mula dia rasa pekat, manis lebih. Dan makanan pula yang orang Timur Tengah selalu letak madu, dia rasa makanan dia lagi lembut dia. Mungkin yang selama ni digunakan madu biasa, saya tengok madu yang digunakannya adalah madu yang mungkin sintetik. Itu saya. Okey, terima kasih kepada Encik Abu Bakar. Boleh terus untuk Encik Izzat memberikan. Baik, ini persoalan yang sangat menarik, iaitu menurut Terima kasih Encik Bakar. Ini kita kongsikan bersama lah sama maklumat ni memang sangat menarik, iaitu seorang pesakit kencing manis. Sebelum dia minum madu di pasangan lain lah, dia minum satu sudu, dia dah terus pening kepala. Bila dia minum madu kuat ni, dia 3 sudu dia tak rasa apa-apa. Kenapa macam tu? Dia ada gula, ada kencing manis. Sebenarnya bila madu yang pertama dia cuba tu adalah madu sintetik dengan gula. Memang gula ni sangat mudah untuk menaikkan pada orang yang diabetes, dia kekurangan insulin. Insulin ni adalah macam transport untuk memasukkan tenaga ke dalam sel. So insulin dia tak ada. Bila dia makan gula palsu, apa terjadi? Kandungan gula dalam badan dia menjadi meningkat secara mendadak. Sama seperti dia makan nasi, banyak-banyak makan nasi, sangat cepat untuk menaikkan gula dalam darah dia. Kelebihan madu asli, terutama tualang, bila kita minum, dia lambat menaikkan gula dalam darah. Sebab itulah madu asli disebut sebagai low glycemic index, iaitu bila kita minum, tubuh kita perlukan masa untuk masukkan dia ke dalam darah, tidak secara cepat. Itu jawapannya. Tetapi untuk orang yang diabetes, kita akan memberikan saranan. Kita dah ada, kita punya tulisan kita daripada kawan-kawan doktor kita banyak. Kita disarankan untuk diabetes ni dibancuh dalam air sekitar 2 sudu waktu pagi, bancuh dalam air. Di peringkat awal jangan tinggalkan ubat doktor. Yang doktor bagi peringkat awal jangan tinggalkan. Konsistenkan saja selama 12 minggu, lebih kurang 2 ke 3 bulan. Baru 2 kilo lah, 2 ke 3 bulan. Bila gula dia dah stabil, barulah perlahan-lahan kita namakan substitusi. Perlahan-lahan dia meninggalkan ketergantungan kepada ubat, dan terus kepada madu dan habatus sauda. Sekali lagi kena ikut nasihat doktor yang bagus. Secara umum madu kadang-kadang doktor ada yang tak tahu. Sebab kadang-kadang bukan sebab dia tak tahu atau sebab dia ni tak faham ke apa, tak, sebab dia belum baca. Itu je. Kalau dia kata doktor kan tak boleh minum madu, berarti doktor belum baca madu ni low glycemic index. Sama juga kalau saya makan roti ke yang ataupun kita kata pengganti nasi tu, buat anak saya suka beli tu, lupa dah saya. Dia macam nasi juga, tapi bukan nasi lah, dia menggantikan nasi. Ini low glycemic index juga. Allah masalah Bali pun low glycemic index. Bagus kalau makan untuk orang yang diabetes. Itu jawapan dah saya kira. Kenapa dia boleh telan 3 sudu sekali baru kuat kan? Sebab memang madu asli bagus untuk
pesakit yang kencing manis sebenarnya, tetapi kena tahu cara nak amalkan. Antaranya alhamdulillah lah testimoni depan mata kan live. 3 sudu orang diabetes tak menaikkan gula dalam darah. Alhamdulillah lah ada testimoni dia. Kadang-kadang kita ni pun takut juga kan, oh takut penyakit tambah melarat kan. Nah ini testimoni live lah. Nak minum madu kuat 3 sudu tak jadi apa. Tapi madu sintetik pun boleh timbul juga. Kenapa dia palsu? Kan dia pakai gula buatan, aspartam. Kalau ada orang yang suka Coca-Cola kan, saya tak suka Coca-Cola ni, dia buat zero sugar. Orang diabetes minum tak naik gula dia, tapi manis. Apa yang dimasukkan adalah gula buatan. Susah juga kita. Bila madu palsu ni pun dia boleh meniru keadaan madu asli yang sama. Jadi macam mana kita nak dakwahkan? Nak tak nak memang kena tengok sana. Macam baru ni yang Sok Zidin tadi cerita kan, madu daripada China dia bawa ke tempat kita, dia relabel, dia ekspor lagi. Ini adalah sindiket yang biasa. Sebab kadang-kadang madu China ni US dia dah ban. China punya madu tak boleh masuk US sebab semua tu palsu. Apa dia buat? Dia hantar madu ke negara Malaysia, dia relabel, dia ekspor ke US. Begitu juga berlaku di Arab Saudi. Banyak madu daripada Arab Saudi, jenama Arab Saudi apa semua. Saya cek kat Google, saya cek kat YouTube kan, betul ke dia ni boleh supply ke seluruh dunia ni? Besar sangat company ni, banyak besar sangat lebah dia ni. Saya cek kat YouTube, tak ada satu pun ladang untuk jenama yang international ni. Mudahnya sebenarnya. Kalau kita faham sanad, kita faham. Kalau Quadmed ni, search dekat YouTube, ada banyak viewer, berjuta viewer. Kita punya video-video kita ada sarang dia. Tetapi madu palsu tak akan ada. Yang saya sebut tadi yang 2 kilo RM230, 3 kilo RM210, itu tidak ada sanadnya. Boleh cek dalam YouTube, ambil nama dia, tulis tak ada sanadnya. Confirm ini palsu. Mudah. Sebenarnya Allah dah mudahkan dalam Quran tu. Itu saya belajar. Kita nak pening dengan kaedah test lab apa semua ni, tak payah pening tuan-tuan. Madu Cina pun lulus lab test. Madu daripada China lulus lab test. Tunjuk lab test lulus. Padahal lab test ni standard tahun 1980-an. Entah lab mana yang buat lab test ni tu kan. Okey, yang kedua soal tentang apa tadi? Madu Yaman. Madu Yaman. Jadi madu Yaman ni memang saya kan lama di Turki. Memang mereka ni minum madu. Bila saya cek madu mereka ni adalah madu palsu. Semua tu adalah madu sintetik yang dijual di supermarket mereka tu. Boleh katakan semua yang berharga murah sama macam madu kita di pasar-pasar kita. Sama. Yang mana madu ni adalah madu sintetik, termasuk dalam data dan statistik yang mengatakan 80% madu yang ada di pasaran adalah tiruan. Dari mana diambil 80% ini? Daripada madu yang dijual di market-market yang secara besar, secara bulk purchase, yang mana mereka tidak akan ada masalah supply. Mereka bawa masuk menggunakan kontainer dan madu itu dibuat di kilang-kilang. Boleh buka Alibaba, boleh cek madu, nak madu Yaman ke, nak madu apa, semua ada. Tinggal order. Bila kita tanya nak visit ladang, oh tak boleh. Kita boleh hantar bertantan, tak ada masalah. Inilah yang langsung dalam 80%. Adapun madu-madu yang lain yang jelas sanadnya, yang jelas ternaknya kalau dia madu ternak, yang jelas madu tualangnya kalau dia pengambil pemburu madu tualang, itu insya-Allah asli. Tapi kami semua ni kalau ditambahkan dengan semua yang asli, itu tak sampai pun mungkin 10%, tak sampai pun. Yang lainnya yang masuk ke pasarannya yang secara bulk purchase, secara besar-besaran, tanpa ada masalah stok, tanpa ada masalah berbuih macam ni, tanpa ada masalah dia bergas, tanpa perlu kita turunkan kadar air, tak perlu tu semua, tak perlu. Tak perlu kita tuai, tak perlu kita tapis sarang ni, tak perlu kita jadi. Sebab sarang ni pun kita kena jual. Kalau kita tak jual sarang ni, kita tak dapat profit. Faham kan? Sebab bila kita tuai tu, kita kena ambil sekali dengan sarang ni, dengan berat sarang. Bermakna sarang ni pun kita kena jual. Nak mencari paket sarang ni setengah mati nak cari. Sebab dia beeswax. Hanya company tertentu sahaja yang beli. Orang awam tak beli. Contoh dia company buat lipstick, tak ada company. Dia ni company buat lilin aromaterapi misalkan, ada company. Baru ni daripada company buat asap untuk resdung kan. Resdung dia bakar, dia hidu, lepas tu lapang dia punya orang yang kena resdung kan, ataupun kena asma jadi lapang. Dia beli beeswax kita. Dan beeswax tualang adalah beeswax yang terbaik di antara semua beeswax kat dunia ni. Sebab apa? Sebab dia punya beeswax ni kokoh, kuat. Di tengah hutan, hujan panas ribut, dia tak jatuh.
Sementara biswek lebah ternak disimpan dalam kotak, jadi sangat rapuh dan lemah. Biswek tolan yang terbaik. Mungkin itu boleh jawab lah tentang zaman tadi. Yang mereka pakai itu untuk buat halawiyat, dia tu nak buat dia punya kunafe dia tu, baklava ke, kan? Itu semua menggunakan sintetik. Yang dikata madu tu madu sintetik. Bila dia guna madu tualang, memang madu rasa dia tidak terlalu manis. Dia berbeza sebab dia 100% gula dengan ada gula tapi ada bahan organik yang lain. Macam enzim diastis ailio lebah dia tak manis. Macam vitamin dia tak manis. Macam dia ada bahan-bahan dalam organik, kita panggil bahan organik dalam madu, dia tidak manis. Yang manis tu hanya glukosa, fruktosa dan sukrosa, itu saja yang manis. Wallahu a'lam bishawab. Kita jemput makan sampai kita pun kena makan juga kan. Okey. Itulah tentang apa respon berkenaan dengan isu diabetes tadi kan, makanan tu dan juga madu Yaman. Itu makluman juga tuan-tuan puan sekalian. Saya pun dulu tuan-tuan masa saya dah berminat dan menjual madu ni sejak di Tanah Syam lagi sebenarnya. Masa di Tanah Syam tu saya jual madu yang pertama sekali madu Yaman tu. Madu Yaman tu. Sebab bila disebut madu yang terbaik dunia ni madu Yaman sebut kan, madu sidir tu kan. Madu sidir memang dia mencabar dan dia memang tinggilah harganya. Saya pun pernah tanya seorang penjual madu yang paling besar lah, ni madu sidir ni di Malaysia. Memang cabaran dia nak masuk ke dalam pegunungan sidir tu, pegunungan Hadramaut tu. Memang jauh dan banyak binatang buas. Dia punya risiko tinggi kan. Tapi sumber dia tu dia khawatiri, tak boleh diteruskan tuan. Balik Malaysia, saya jual madu kelup tu. Dan bila saya dapat banyak info tentang madu kelup ni, saya tak boleh teruskan. Jadi saya jumpa tuan-tuan, bila pemasaran yang bagus dari madu jadi madu kuat ni, saya jumpa di Facebook kan. Jadi bila pemasaran yang bagus ni dapat sambutan, jadi kita mulakan jualan di situ. Dan alhamdulillah, maknanya madu yang kami jual sekarang ni, madu tualang dalam kuat ni memang madu yang betul-betul yang saya lagi mungkin tuan-tuan yang memang menjadi kami punya member. Okay, member bagi yang hadir pada hari ini boleh ambil kad, kita dah bagi kad member. Wakil-wakil jualan juga yang hadir, kami bagi juga kad pada hari ini. Kita lancarkan kad kita lah untuk nampak lebih rasmi, lebih nampak seronok lah untuk menjual ataupun membeli dengan kami lagi ya. Okey, baik. Jadi sambil-sambil kita makan ni, jangan lupa makan juga ni, ada aiskrim lagi. Ni saya pun dengan Encik Aizat pun sambil tengah makan aiskrim ni. Madu gelap lah, kita masuk madu gelap ni. Kalau yang minuman air madu tu madu cerah. Okey, madu cerah. Boleh tengok video di depan ni sambil-sambil. Ni antara satu video tadi yang saya tunjuk tadi, video yang viral 2.3 juta ni video dah. Yang telah ditonton oleh rakyat Malaysia, Indonesia kan, ramai komen kan. Maknanya alhamdulillah. Branding kami tuan-tuan sebenarnya bukan hanya dikenali dalam Malaysia. Sebab kita ni banyak tempat kita ambil. Malaysia kita ambil, masa awal dulu kita ambil Malaysia. Sekarang ni banyak tumpu yang di Indonesia sebab hutannya jauh ke dalam dan boleh mendapatkan madu yang berkualiti. Okey, yang kita cari madu yang betul-betul boleh madu terbaik ni ialah madu yang jauh dari heavy metal, pencemaran, plumber, mercury. Itulah yang terbaik ni. Video 2.3 juta yang paling terbaru kan. Yang paling tinggi 2.3 juta. Ni pemanjat kami tuan-tuan, pemanjat. Kita ada banyak hutan di Indonesia ni. Okey, ni. Kalau tengok tu nampak berisiko lah. Yang lelaki pun tak berani, apatah lagi yang bukan lelaki. Perempuan. Lelaki pun risau juga. Tu bahagian depan tu kita akan potong yang bahagian depan. Itulah yang nampak putih tu. Itu kami sebut dengan full sedimental. Maknanya telah sempurna disimenkan. Maknanya di situ penuh madu tu. Nampak putih depan lah. Ni putih depan ni. Ni penuh madu dia. 20 kilo boleh cecah. Sebab tu kami sebut, bila orang tanya, ramai orang tanya. Yang biasa beli madu ni, dia akan tanya. Yang paling penting sekali isu, iaitu isu stok madu. Macam mana boleh dapat banyak? Okay, satu sarang 20 kilo. Satu pokok 50 ke 100 sarang.
Maknanya boleh dapat 1 ke 2 tan satu pokok. Pemburu madu tualang jenama kuat, kita selia 400 batang pokok. 400 batang pokok. Dan saya sendiri boleh akui lah, saya kata maknanya pemburu madu tualang jenama kuat ni maknanya yang antara terbesar lah hutan yang kami sedia. Sebab itu kami boleh jual banyak. Di Facebook Ads kami tuan-tuan, ramai orang komen, macam mana ni? Macam madu gelap ni, dia kata bila tengah kita tuangkan madu gelap ni dalam tong, kata macam kicap, kemudian macam nak tambah gula merah. Ada yang kata tuan-tuan, bila viral isu madu Yaman tu di Arab Saudi yang kena tangkap tu, ambush, yang komen kat kami pun kata ini macam tambah minyak. Okey, tak apa, kita jawab dan terus jawab. Ramai orang terima tuan-tuan. Yang tengok jawapan kami, tengok datang ke sini, datang juga ke kedai kita. Kita ada kedai tuan-tuan, kilang pun boleh lawati bila-bila masa. Kita berani tuan-tuan muncul di depan masyarakat. Macam buat open day ni, kita berani jumpa. Kalau madu palsu tuan-tuan, khawatirlah kalau sekiranya mereka sendiri tak boleh tunjuk mana tempat mereka proses kilang, mana tempat mereka nak jual, mana tempat mereka ambil madu. Khawatirlah bila tak ada jawapan daripada mereka. Itu. Jadi kita boleh sebut di mana sahaja, datang bila-bila masa. Macam di Arab Saudi tu, penguat pasal datang ambush, maknanya macam tu jugalah kita berani tuan-tuan. Datang saja. Cuma mungkin ada orang tak ada orang, kan pintu kedai kan tu hilang. Buat appointment tu. Kan kena buat appointment kan. Appointment tak kata boleh buat sedia dah kan. Okay. Jadi 400 tan boleh dapat. Kalau penuh 400 tan. Yang penting tuan-tuan ikut musim. Kita bukan ambil setiap masa ada. Dia ada satu musim tu pemburu kami masuk 2 pokok 2 sarang saja yang ada. 2 sarang saja tu ada. Sejauh beratus-ratus kilometer ke dalam, 2 sarang saja. Penat tak penat? Penat. Tapi dapat yang asli, itu yang lagi kita puas hati. Tapi alhamdulillah banyak tuan-tuan. Yang terbaru ni baru dapat 2 tan, 3 tan tu alhamdulillah sekali datang daripada pokok. Yang paling terbaru stok raya tu 3 pokok tu berapa? Berapa tan? Berapa? Satu pokok tu 2 tan. 2 tan. Tu 2 tan tuan-tuan. 3 pokok saja. Di satu hutan kami ada, satu sarang tu di 3 pokok. 2 tan dapat. Itu baru 2 tan. Baru 3 pokok. Alhamdulillah. Ada tanya madu boleh dimakan dengan Okey, ada soalan di Facebook. Madu bolehkah dimakan dengan tembikan? Bolehkah dimakan dengan tembikan? Encik Aizat jawab nanti. Kita ada panel jawab. Senang sikit. Ustaz jawab lah. Saya jawab. Okey, tak apa. Sekaligus dengan soalan, ada juga soalan yang penting ni, iaitu tentang isu pekat cair. Tadi sebut warna kan, sekaligus jawab warna. Ni pekat cair ni macam ada nak jawapan, ada soalan boleh diberikan. Okey, boleh jawab sekali isu ni. Okey, antara pekat dan juga cair madu tualang ni memang secara umum iklim kita adalah hujan dan panas sepanjang tahun. Pekat dan cair, kalau pekat dibandingkan dengan madu daripada Arab, memang kita lebih cair lah daripada madu Arab. Kalau dibandingkan dengan madu kelulut, maka kita lebih pekat daripada madu kelulut. Nah, dia ikut perbandingan tu macam mana. Secara umum kalau batch madu ni dituai ketika musim panas, macam sekarang musim panas, maka madu yang kita dapat tu akan pekat macam ini. Ada pekat. Tapi tiba-tiba nanti kalau tuan tengok, tiba-tiba musim kita hujan kan, madu kita akan lebih cair sedikit dan kadang-kadang dia bergas. Dia bergas. Tetapi bukanlah maksud dia hujan tu masuk dalam madu ni, tak. Bila kelembapan tinggi, lebahnya dia ambil nektar tu daripada bunga. So bunga tu mengandungi moisture ataupun kadar air yang tinggi. So lebah tu minumlah nektar bunga tu, bawa balik ke sarang dia. Kita tuai. So dapatlah madu yang agak lebih cair sedikit. Sebab sumber makanan kepada lebah itu adalah nektar bunga. So kalau musim hujan, nektar bunga itu akan lebih cair. Dia lebih, kalau kata moisture dia lebih tinggi, dia akan lebih cair sikit. Tapi kalau ketika musim panas macam ni, tengok panas terik ni 30-33 darjah ke atas ni, maka madu kita akan jadi semakin pekat dan tidak bergas. Kadang-kadang ni ada orang yang nak beli madu ni, dia kata itu hari madu tu ada gas, macam ni dia beli kan, bila buka tu dia ada bunyi pop.
Tapi bila tiba-tiba sekarang ni kita beli, dah tak ada gas lah. Dah tak nak beli dah pula kan. Beli sebab gas pula. Saya kata, tuan, kita bukan nak makan gas tuan, kita nak makan madu tulang. Jadi gas ni ataupun tidak, dia tergantung kepada kadar air yang ada di dalam madu. Itu. Kemudian tentang madu, bolehkah dimakan dengan tembikar? Tidak ada masalah. Dan sangat dianjurkan lah kalau kita buat jus kat rumah kan, mak-mak kan suka buat jus, tambahkanlah madu di situ. Itu memang akan menjadikan jus kita lebih sedap, lebih nikmat, yang penting lebih berkhasiat. Kalau tuan tengok dalam video kita ni, ada satu orang pemanjat pokok tualang, umur dia 80 tahun tu. Saya pun terkejut untuk umur dia ni. 80 tahun boleh panjat pokok tualang. Apa yang diamalkan ni madu tu. Jadi masih sihat lagi. Lepas tu ada baru-baru ni ustaz bagi ceramah, saya dengar, saya tak tahu sanad dia macam mana, kalau tidak saya boleh clarify. Kena tentera Islam dulu, bila dia berperang, antara yang dibawa bekalan ubatan tu mesti ada madu. Bila tangan luka kan, sapu madu balut saja. Kita ada banyak feedback yang doktor dekat klinik di Sabah, dia buka klinik, dia buat dressing, wound dressing untuk luka diabetes. Orang diabetes ni kalau dia terpijak paku ke apa kan, luka dia susah sembuh. So kat klinik ni dia buat dressing menggunakan madu tualang kita. Alhamdulillah kita tunjukkan. Pertama dia kering, kedua yang daging tu dah bertumbuh, kemudian dia sembuh, tak sampai kita potong kaki. Itu antara feedback yang kita dapatlah daripada pelanggan-pelanggan kita di kalangan tenaga kesihatan. Jadi tidak ada masalah minum madu dengan tembikai. Kadang-kadang ada mitos ke tembikai ni dah manis, panas kan, madu pun panas. Teori ni teori lama yang mengubat penyakit menggunakan teori panas, angin, api, air, ini teori lama. Teori sekarang ni kita dah tak pakai lagi dah. Zaman moden kita dah boleh tengok secara detail kandungan dalam amal, apa yang terkandung dalam tembikai, apa yang terkandung dalam madu. So bila campur tak ada masalah. Sebab apa, bila saya cek dalam jurnal-jurnal perkajian antarabangsa semua, tidak pernah direkodkan permasalahan kalau madu dicampur dengan buah tembikai. Wallahualam bissawab. Kalau ada soalan silakan sambil menjamu selera. Ni tadi saya cuba dah, pertama kali saya nampak ais krim madu tulang ni. Alhamdulillah lah, rasa pun sedap dan lazat, nikmat, berkhasiat. Dan saya rasa teruja lah tengok, sehingga kalau saya balik rumah nanti mungkin saya akan terngiang-ngiang dia punya kesedapan dia. First time dan kita kat rumah pun taklah sampai buat es krim dengan madu tulang kan. Kalau saya kat rumah alhamdulillah tak banyak minum madu, 8 kilo saja sebulan untuk keperluan rumah. Awal dulu saya kena madu ni sebab apa, saya beritahu dengan isteri kita nak minum madu setiap hari. Jadi nak jimat kos. Saya pun jual madu lah 10 tahun lalu lah, waktu saya nikah waktu student, sambil jual dengan usaha pelajar apa semua kan, kita minum madu. Dapatlah madu percuma, hasil daripada untung jual madu. Itu awal-awal. Sampailah sekarang ni 8 kilo. Dan anak-anak saya alhamdulillah umur kecil-kecil lagi, alhamdulillah dah kuat hafalan. Masuk tahfiz akmal baru ni, dia yang paling kecil, umur 8 tahun. Yang lain semua 12-15 tahun. Tapi duduk satu batch hafalan sebab dia dah bawa 4 juz Al-Quran. Akmal ni dia setahun dia hafal Quran. Dekat Akmal, dia panggil Akmal tahfiz, dia ada target 1 tahun menghafal. Syarat dia mesti 10 tahun ke atas. Tapi anak saya dah 8 tahun dah ada hafalan, dia tahsin dengan ustaz dia, bagus apa semua, dia dah boleh terus menghafal. Sebab apa, itu fakta tu. Antara madu tualang dia dapat meningkatkan sel memori otak. Dan ini kajian daripada Osman tahun 2015. Jadi memang betul lah madu ni dijauhi kita daripada penyakit Alzheimer, penyakit nyanyuk orang kita kata, kan terhindar daripada nyanyuk. Alhamdulillah, dan kita dah rasakan sendiri manfaat dia. Memang betul apa yang disebut dalam Quran dengan syifa'ul linnas. Syifa' ni lebih tinggi lagi daripada ilaj, lebih tinggi lagi daripada ubat. Dia ni syifa', dia ni penyembuh, lagi tinggi lagi daripada ubat-ubatan sebenarnya. Betul lagi kalau kita pergi pokok tualang ni kan, kita serang sejuk ni, belum masuk kat pokok tualang ni, dia ni satu-satunya pokok yang paling besar kat situ. Macam bulu roma tu kita tegak kan bulu roma kita.
nak kata hutan belantaranya, virginnya, kata apa, jauhnya dia ni daripada logam-logam berat. Sebab baru ni ada yang mengkaji madu yang dituai di kawasan penempatan penduduk mengandungi logam berat yang lebih tinggi. Bahkan ada mercury dalam hasil lab dia tu, ada bacaan mercury, iaitu di dalam madu lebah yang diternak di kawasan penempatan penduduk. Sebab apa? Sebab bila ada plumber daripada asap kenderaan naik dari hujan turun ke dalam kotak yang diorang ternak tu, hujan turun ke dalam kelopak bunga, lebah tu dia makan kelopak bunga tu, dia bawa balik ke sarang dia yang diternak tu, kemudian jadi madu, itulah yang kita makan. Plumber benda tinggi. Tetapi madu yang diambil tualang di tengah hutan, kita pernah buat test lab, hasil dia kosong, bacaan dia kosong. Plumber, cadmium, semua logam-logam berat lah, mercury kosong. Kalau ada pun bacaan, pernah saya test 0.0002 kan. Nak kata terlalu sikit lah kan, plumber ataupun asap-asap kenderaan ni yang masuk dalam madu kita. Sebab tu madu tualang menjadi keutamaan bagi kami berbanding madu yang diternak. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya mohon izin untuk mengundurkan diri sebab ada apa ni, orang mana panggil solat zuhur dulu, lepas tu kita langsung insya-Allah. Okey, alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Encik Aizat yang datang pada pagi sehingga tengah hari ini. Kita sekarang pun dah zuhur, alhamdulillah, yang berkongsi kepada kita tentang isu mitos dan fakta madu lebah asli, terutama madu tualang, macam mana karakter madu tualang, apa kandungannya, warna dan sebagainya. Okey, dan juga terima kasih kepada Encik Bashar. Encik Bashar ni adalah orang Syiah yang selalu bersama dengan Encik Aizat, bawa pergi ke mana sahaja, hantar stok kepada kami di kedai ni. Kadang-kadang kalau tak sempat kami pergi sana, dia hantar ke sini. Kita ucapkan terharu dan terima kasih lah di atas sokongan daripada pihak kilang bagi tuan-tuan. Okay. Dan untuk yang terakhir ni, tak apa kalau kami makan dulu kan? Makan dulu kan? Okay, makan dulu. Dan untuk yang terakhir ni, untuk sesi soal jawab ni, saya nak tunjukkan satu lagi isu, iaitu tentang letusan ataupun buih madu tualang. Okay, saya nak tunjukkan di sini demonstrasi ya. Tapi saya pilih tuan-tuan yang 2 kilo. Saya tak boleh pilih ni, ini bahaya. Kalau pilih yang ni tuan-tuan, kena ready bekas keluar. Saya ambil yang ni je. Okay. Nanti bagi pembeli-pembeli yang ataupun kali pertama baru membeli, yang belum tahu fenomena karakteristik madu tualang ni, dapatkan ibu, beri nombor kontak kepada tim kami, dapatkan ibu ni. Kita bagi secara percuma, ibu digital lah. Jangan minta buku fizikal pula, nama pun ibu. Ada orang minta buku fizikal, customer television. Mana ibunya? Bila barang pos tak sampai ibu ni, kita kata ibu ni digital. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi minta ni percuma tuan-tuan. Di sini tuan-tuan terkandung banyak info ni. Banyak info tentang madu tualang. Kita jangan kuat. Sumber kita ambil, macam mana karakteristik. Okay, cuma yang terakhir ni saya nak tunjuk yang ini. 2 kilo ni tuan-tuan, antara karakteristik dia, apa yang akan terjadi bila kita buka botol dia. Okay, ataupun saya pun jadi takut nak buka. Nak minta pengunjung pun boleh tak kan? Tak apa, saya buka. Okay, boleh tengok macam mana karakteristiknya. Okay, apa gambar? Sudah. Nampak ada punya sekarang dah kembung kan? Sebelah tangan tak siap. Okey, itulah dia antara respon dari madu asli. Ini madu tualang yang betul-betul pure. Antara yang disebut oleh ramai customer kami, pelanggan kami sebut kata kalau lagi meletus dahsyat macam ni, dia kata lagi asli. Lagi asli. Tapi tak ramai yang suka letus kan? Betul. Okey, yang tak ramai rasa selesa dengan letusan ni, pilih yang 2 kilo atau yang 900 gram.
hari ini tuan-tuan kita ada best offer lah. Beli di kedai ni, boleh tanya kepada kami punya team sales di kaunter lah. Tapi siapa yang suka nak memberikan hadiah, yang suka untuk dalam botol kaca, okay, bolehlah beli yang 1 kilo. Sebab ada kotak yang cantik yang di atas rak tu, dan juga 430 gram. Cuma cabaran dia tuan-tuan, yang ni pun boleh jadi meletus, cuma dia akan keluar, mengalir. Yang pernah dahsyat tuan-tuan, yang customer kami sebut meletus madu sampai ke siu. Sebab tu kami berikan cara nak buka botol. Okay. Tengok di kotak pun ada cara buka botol, ataupun di WhatsApp pun kami berikan lagi e-book di samping cara nak minum, cara buka botol untuk selamatlah. Tapi tuan-tuan ketahuilah, bila produk yang asli dari hutan kita bukan boleh kontrol. Okey, dalam Al-Quran sebut surah An-Nahl ayat 69, fasluki subula rabbiki dzulula. Ni, balik nanti tengok ayat 68 dan 69 ayat Nahl, surah An-Nahl. Maka laluilah jalan-jalan Tuhanmu yang telah diwahyukan. Okey. Bila ayat Quran ni dalil kepada kita tentang lepas nak pergi mana tuan-tuan, boleh tak kita kawal? Tak boleh. Jadi bila dia pergi ke pokok ini, ke pokok itu, rasa pun kadang-kadang ada yang kata macam ubat yang cerah ni kan, macam ubat. Ada yang kata macam kopi yang gelap. Ada pun yang kata pahit sangat. Tapi setakat ni kita masam manis tak pahit kan. Macam branding tadi. Alhamdulillah masam manis sedap. Jadi tak boleh kontrol. Okey, musim hujan dan panas sepanjang tahun. Bila macam tu, masa itulah yang akan terhasil madu ni. Okay, sama ada cair sangat ataupun tak cair, ataupun pekat, tengok panas ataupun hujan. Tengoklah sumber-sumber madunya. Pokok-pokok pun kita tak boleh kontrol tuan-tuan. Kadang-kadang yang gelap pun kadang rasa lain. Tak boleh kontrol. Tapi yang rare tuan-tuan, ni yang rare ni. Yang inilah yang paling rare. Antaranya dari kawasan pegunungan. Saya ada satu foto lagi yang kawasan pegunungan yang tadi tu. Setengah je, tapi macam ni lebih kurang. Lagi cerah. Tapi 3-4 tahun lepas jumpa yang macam air mineral tuan-tuan. Air mineral. Boleh nafi tak? Lepas bagi produksi kita macam air mineral. Ini bukannya beli air botol mineral kat kedai, bukan. Memang air mineral. Subhanallah. Sebab tu Al-Quran sebut yakhruju min butuniha, keluar dari perut lebah, syarabun mukhtalifun alwan, pelbagai warna. Itulah hasil satu hutan pelbagai warna. Jadi yang letus ni, buih ni, yang customer India tersebut, lagi banyak buih, lagi dia tak puas hati. Lagi dia kata ini, you punya madu ni problem lah. Tapi problem dia 3/4, 2 tong ni madu habis. 3/4 tong ni habis. Problem dia kata madu kita minum. Okey, wallahualam. Terima kasih untuk sesi soal jawab santai pada hari ini, dan boleh terus menjamu selera makanan-makanan yang ada. Dan boleh dapatkan info apa-apa sahaja tentang madu ni daripada tim kami yang ada di sini. Okay, terima kasih juga yang datang dari jauh, yang saudara Mara dan juga yang datang dari Bangi, kenalan-kenalan. Dan mungkin ada yang baru kali pertama datang, terima kasih juga yang baru mengenali produk madu jenama Kuat ni. Okay, madu tuan jenama Kuat, kita dah lebih 10 tahun di pasaran, alhamdulillah. Terus kekal tuan, terus kekal, alhamdulillah. Lebih 10 tahun di pasaran. Dan doakan supaya perniagaan kami ini terus maju ke depan untuk kita memperkenalkan madu tualang yang betul-betul asli, okay, untuk masyarakat konsum dalam setiap hari kehidupan mereka, kerana mempercayai Al-Quran sebut syifa fihi syifa'un linnas, padanya ada penyembuh untuk manusia. Di sini saya boleh sebut dah penyembuh tu. Kalau di TV tak boleh sebut. Di TV kita cari apa? Cari bertahan yang ringan lagi, penawar. Tapi sebenarnya yang lebih tepat, syifa, penyembuh. Dia akan protect, dan juga dia akan merawat. Dua fungsi madu yang benar-benar asli. Wallahualam. Jadi kita berhenti sekali lagi dan teruskan menjamu saudara. Selamat datang lagi Abang Madu, rakan jaga kami dari Perak, tuan-tuan datang lagi. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,